menyiapkan majlis untuk menyambut hari kelahirannya pada hari esok. Si Arnab pun menjemput beberapa ekor kawannya untuk menghadiri majlis hari kelahirannya itu. Si Arnab menjemput si katak, kancil, rama-rama, panda, harimau, gajah, kucing, singa, ular, dan anjing. Pada keesokan harinya, hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Si Arnab menunggu kedatangan kawan-kawannya di hadapan pagar rumahnya. Tidak sampai beberapa menit kemudian, muncullah kawan-kawan si Arnab. Hai Arnab, maaf karena lambat sampai. Tidak mengapa, majlis aku belum mula lagi. Aku menunggu kamu semua untuk datang dulu. Banyak makanan tak? Aku lapar ni. Tak tahu malulah kamu ni harimau. Datang ke rumah Arnab tanya macam tu. Betul tu. Sekurang-kurangnya, ucapkanlah salam dahulu atau ucapkan selamat kepada Arnab. Selamat ulang tahun Arnab. Semoga kamu sentiasa dalam keadaan sehat selalu. Sebab aku lapar lah aku tanya. Tiba-tiba, ular datang mencela. Usah bergaduh. Lebih baik kita masuk ke dalam. Majlis pun dah nak mula dah. Betul kata ular tu, mari masuk ke dalam dan nikmati makanan yang aku masak sendiri. Nanti makanan menjadi dingin. Arnab dan kawan-kawannya pun bersama-sama menuju ke halaman rumah Arnab untuk menyambut hari kelahirannya. Sesudah di halaman rumah Arnab, Arnab mengajak kawan-kawannya untuk menjamu selera. Selesai menjamu selera, Arnab dan kawan-kawannya pun berkumpul di suatu tempat berdekatan dengan rumah Arnab dan mula bercerita. Hei Arnab, hari ini adalah hari ulang tahun kamu. Ada apa-apa permintaan tak? Betul. Perlukah Arnab membuat permintaan di hari ulang tahunnya? Mana tahu Arnab inginkan hadiah. Tak salah kita bertanya. Betul tak korang? Haiwan yang lain bersetuju dan saling berpandang-pandangan karena mereka tahu bahwa Arnab adalah haiwan yang sangat sombong dan sangat angkuh dengan kelebihan yang dimiliki. Arnab memberi senyuman yang penuh sinis dan mula berkata, Aku tidak menginginkan apa-apa dari kamu semua. Aku hanya mahu menceritakan sesuatu kepada kamu semua. Suasana yang riuh tadi bertukar menjadi sunyi setelah Arnab berbicara seperti itu. Apa dia Arnab? Ya, kami ingin tahu. Aku ingin menceritakan tentang kelebihan diri aku kepada kamu semua. Singa, harimau, katak, ular, dan anjing tiba-tiba ketawa setelah mendengarkan kata-kata Arnab tadi. Selepas itu gajah pun bertanya kepada Arnab. Mengapa ingin menceritakan kelebihan kamu? Sedangkan setiap kita ini memiliki kelebihan masing-masing. Semua pun mengangguk, tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh gajah, kecuali katak dan harimau. Biarkanlah Arnab berkata begitu. Salahkah untuk Arnab bercerita tentang kelebihan yang dia miliki? Betul. Hari ini ulang tahunnya. Biarkanlah dia. Usah kita larang. Bukan begitu. Gajah cuma mahukan kita sentiasa merendahkan diri walaupun kita memiliki kelebihan yang haiwan lain tidak ada. Apa salahnya? Aku cuma mahu berkongsi tentang kelebihan yang aku miliki saja. Betul tu. Rama-Rama, kamu tidak perlu menasihati hewan lain. Terang lagi bersuluh bahwa kamu cemburu dengan kelebihan yang Arnab miliki. Arnab, ceritalah pada kami apa kelebihan yang kamu ada. Arnab memulakan ceritanya. Kamu nampak tak telinga aku yang besar dan panjang ini? Semua pun mengiyakan Arnab tanpa ragu-ragu. Telinga aku ini fungsinya untuk memberi suhu badan aku menjadi seimbang dan normal. Tidak seperti Rama-Rama yang tidak boleh berada dalam cuaca sejuk karena ia boleh menyebabkan Rama-Rama mati dan tidak dapat bergerak. Arnab menjeling Rama-Rama dengan senyuman yang penuh sinis. Gajah coba membantu Rama-Rama daripada terus diperkatakan. Walaupun begitu, Rama-Rama dapat terbang mengelilingi dunia dan dapat pergi kemana sahaja. Rama-Rama adalah hewan yang tidak dapat hidup lama.
Arnab, katak, dan harimau ketawa terbahak-bahak. Betul apa yang dikatakan oleh gajah. Rama-Rama mempunyai sayap seperti burung untuk terbang lebih jauh. Rama-Rama berasa sedikit gembira selepas panda berkata seperti itu. Tetapi kesian Rama-Rama. Sayapnya nipis dan mudah cedera. Bukan macam aku tidak perlu risau dengan fizikal aku. Lagi pula, aku memiliki kaki yang panjang dan besar untuk berlari dengan pantas dan melompat dengan jauh. Secara tiba-tiba, singa menjadi marah. Dengan kata-kata Arnab tadi, sehingga Arnab ditolak oleh singa dan menyebabkan Arnab terjatuh. Hei singa, apa yang kau lakukan nih? Kamu membuat aku berasa bengang dengan kata-kata kamu. Apa yang kamu katakan membuat aku rasa ingin memakan dagingmu sekarang. Tiba-tiba singa pun bertukar menjadi sangat marah kepada Arnab. Disebabkan sikapnya yang sombong itu membuatkan singa marah dan hewan lain terkejut melihat reaksi singa yang bertukar menjadi begitu. Gajah, kucing, anjing, dan ular coba meleraikan pergaduhan di antara singa dan Arnab. Tetapi cobaan mereka hanya sia-sia. Di sebalik pergaduhan itu, katak dan harimau mentertawakan Arnab yang ingin dibaham oleh singa. Tiba-tiba, kancil pun datang. Apa bising-bising ni? Aku nak tidur pun tak lena. Singa dan Arnab bergaduh. Kucing memberitahu kancil dalam keadaan yang sangat cemas. Rama-Rama berteriak dan coba menghentikan perbuatan singa itu. Tetapi singa tidak mendengarkannya karena suara Rama-Rama yang agak kecil. Singa, usahlah bergaduh lagi, hentikannya. Rama-Rama, usah masuk campur. Dalam suasana riuh seperti ini, suara kamu tidak didengari oleh mereka. Rama-Rama rasa bersalah disebabkan dirinya, sehingga menjadi marah terhadap Arnab. Tiba-tiba gajah pun mengeluarkan bunyi yang sangat kuat. Suasana yang riuh tadi pun bertukar menjadi senyap kembali. Usah bergaduh. Kamu bukan budak kecil lagi. Semuanya boleh diselesaikan dengan cara yang betul. Gajah berbicara dalam keadaan yang sangat marah. Tiba-tiba kancil mendapat idea. Memandangkan Arnab memiliki kelebihan yang menarik, apa kata kita membuat satu pertandingan di antara Arnab dan juga Rama-Rama? Kawan-kawan yang lain terkejut mendengar dengan kata-kata kancil itu. Semua pun berpikir, apakah sebenarnya motif kancil berbuat demikian? Apakah pertandingan yang mahu kamu lakukan, Kancil? Pertandingannya berbunyi seperti ini. Permainan ini bertujuan untuk menguji kecerdasan otak yang dipanggil teka-teki. Sesiapa di antara Arnab dan Rama-Rama yang menjawab dengan betul, ia dikira sebagai pemenang. Wah, menarik permainan yang kamu adakan ini, Kancil. Saya setuju dengan cadangan Kancil. Apa pendapat kamu semua? Anjing berkata-kata dalam keadaan yang teruja. Bagi aku, pertandingan ini cukup adil untuk kedua-dua pihak. Kesemua haiwan bersetuju dengan idea sang kancil. Sebelum permainan dimulakan, panda teringat sesuatu dan bertanya kepada kancil. Kancil, bukankah setiap pertandingan perlukan peraturan? Betul apa yang Panda katakan. Kerana setiap pertandingan itu memerlukan peraturan agar tidak berlaku salah faham dan ketidakadilan bagi kedua belah pihak. Maaf, aku hampir terlupa dengan peraturan. Terima kasih kamu berdua kerana mengingatkan aku. Untuk mempercepatkan permainan ini berlangsung, aku akan memberitahu satu peraturan saja, iaitu tidak boleh meminta bantuan haiwan lain untuk mendapatkan jawapan selain daripada menggunakan pengetahuan sendiri. Soalan teka-teki yang diberikan ada 3 soalan. Siapa di antara kamu berdua yang dapat menjawab dengan tepat ketika 3 soalan tersebut, ia akan dikira sebagai pemenang. Masa menjawab bagi setiap soalan diberikan selama 5 minit sahaja untuk mencari jawapan yang tepat. Sebelum permainan dimulakan, kancil memilih gajah untuk menjadi pengacara dalam pertandingan ini dan kancil sendiri yang akan menjadi penentu bagi menentukan siapakah pemenang.
Permainan pertama pun dimulakan. Teka-teki soalan pertama. Bom apa yang boleh menyelamatkan orang dan tidak pernah meletup? Masa yang diberikan untuk menjawab adalah 5 minit. Waktu pun berjalan. Rama-Rama dan Arnab memikirkan jawaban yang tepat untuk soalan pertama. Tiba-tiba Arnab mengangkat tangannya dan berkata, Polis, boleh mematikan wayar bom dengan betul? Jawapan kamu adalah salah, Arnab. Masa masih berjalan dan hanya berbagi 2-3 menit sahaja lagi. Rama-Rama sebenarnya sudah tahu apa jawapan yang tepat bagi soalan pertama itu. Tetapi, Rama-Rama berasa ragu untuk memberi jawaban itu. Rama-Rama, jangan ragu-ragu dengan jawaban kamu. Kalau kamu udah jumpa jawaban yang tepat, terus katakan ke pengacara. Masa untuk menjawab tidak banyak lagi? Betul kata kucing. Hanya berbagi beberapa menit sahaja lagi untuk kamu berdua memikirkan jawaban yang tepat. Dengan kata-kata semangat yang diberikan oleh ular dan kucing tadi, membuatkan Rama-Rama menjadi berani dan semangat. Masa tinggal 1 menit sahaja lagi. Jawabannya adalah bomba. Rama-Rama memberi jawaban sambil menutupkan mata kerana takut dengan jawaban yang dia berikan adalah salah. Betul, jawapannya adalah bomba. Semua haiwan memberikan tepukan gemuruh kepada Rama-Rama kerana berjaya melepasi rintangan yang pertama. Dalam masa yang sama, Arnab merasa tidak adil dan tidak puas hati dengan Rama-Rama. Baiklah, kita teruskan ke soalan kedua. Kadang putih, kadang hitam, kadang hilang di langit. Apakah ia? Masa yang diberikan hanyalah 5 menit sahaja. Rama-Rama berfikir sejenak dan mengingatkan tentang teka-teki yang pernah dia bacakan sebelum ini. Tidak sampai 3 menit lagi, Rama-Rama pun bertindak. Awan, putih dan hitam itu adalah warna awan yang berubah mengikut waktu. Putih adalah waktu siang, hitam adalah waktu malam. Jawapannya awan. Arnab terkejut mendengarkan jawaban dan kepantasan Rama-Rama dalam menjawab soalan yang baginya itu susah dan telah ditewaskan oleh Rama-Rama. Tidak adil, Rama-Rama main tipu. Dia meminta bantuan dari kucing dan juga ular yang dari tadi memerhatikan. Ini tidak adil. Arnab berkata dalam keadaan yang marah dan tidak puas hati. Kami tidak memberikan apa-apa jawaban kepada Rama-Rama. Rama-Rama yang berpikir menggunakan pengetahuannya sendiri. Betul, hakikatnya Rama-Rama memang seekor haiwan yang pintar dan bijak. Betul kan anjing? Betul tuh, kita tak boleh mundur sembarangan. Rama-Rama, usaha sendiri untuk memikirkan jawaban. Alah kamu nih Arnab, mengaku kalah sajalah. Peluang untuk kamu menang sangat tipis sekarang. Betul tuh. Rama-Rama sudah menjawab dengan betul untuk soalan yang pertama dan kedua. Arnab takut kalah ke? Hahaha. Kesian. Gajah teruskan ke soalan terakhir atau Arnab mahu mengaku kalah saja. Arnab berasa malu dan mula menundukkan pandangan. Tiba-tiba Arnab pun berkata, Rama-Rama, kenapa tuh Arnab? kesemua mereka berasa heran dengan kelakuan Arnab selepas mereka mempermalukan Arnab tadi. aku ingin meminta maaf. Arnab meminta maaf sambil menangis. Rama-Rama tersenyum dan ikut menangis. Setelah itu, Rama-Rama mendekati Arnab dan memeluk Arnab. Aku pun nak minta maaf. Tak usah nangis, kamu tidak bersalah. Aku minta maaf semuanya sebab aku terlalu sombong dengan kelebihan yang aku miliki. Sedangkan kita semua memiliki kelebihan tersendiri. Tidak mengapa Arnab, setiap kita mesti ada naik dan turunnya. Betul, kita kan kawan. Lepas ini, jangan gaduh lagi. Kucing memberi senyuman kepada Arnab. Selesai perbicaraan, gajah pun menyuruh Kancil untuk mengumumkan pemenangnya. Kancil, kamu boleh menentukan pemenangnya sekarang. Pemenangnya adalah Rama-Rama. Semua memberi tepukan gemuruh kepada Rama-Rama kerana telah menang dalam pertandingan teka-teki ini.
Dan tidak ada lagi hewan yang menghina Rama-Rama dalam bentuk fisikalnya yang begitu cantik dan memiliki pengetahuan yang luas. Penutup cerita ini memiliki beberapa nilai murni dan juga pengajaran. Nilai murni yang terdapat adalah hormat menghormati. Contohnya, si Rama-Rama menghormati hewan sekelilingnya walaupun dia dicaci dan dihina. Kedua, baik hati. Contohnya, si kucing yang sentiasa bercakap lembut dengan siapapun. Dan yang terakhir, cerdik. Contohnya, si kancil yang memberi cadangan untuk melakukan suatu pertandingan dan menentukan siapakah di antara Arnab dan Rama-Rama yang lebih luas pengetahuannya. Pengajarannya pula adalah, kita seharusnya tidak menjadi seseorang yang angkuh dan suka merendah-rendahkan orang lain. Contohnya seperti si Arnab yang merendah-rendahkan si Rama-Rama karena fisiknya yang kecil dan tampak lemah. Selain itu, tanamkan sifat penyabar agar tidak menyinggungkan perasaan orang sekeliling. Akhir kata, jadilah seperti si kucing yang memiliki sifat penyabar serta memahami perasaan kawan-kawannya. Sekian saja itu dari kumpulan kami. Terima kasih. Bernyanyi dari pagi hingga petang, kucing